Hulu Sugut seluas 2.000 hektar. Permohonan tanah yang telah diluluskan itu bukanlah permohonan tanah yang baru, tetapi ianya adalah permohonan tanah yang telah didaftar pada tahun 77 melalui permohonan tanah 77083498 oleh Ajat bin Oyong. Kawasan tersebut telah diluluskan pada prinsipnya pada 26 hari bulan Ogos 1977 dan bukan diluluskan pada tahun 2005 kepada PT yang baru seperti yang dimaklumkan dalam surat tawaran terhadap permohonan tanah tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 31 bulan 1 tahun 1987. Pemohon tanah pada waktu itu telah menerima surat tawaran pada 9 hari bulan April tahun 1997 dengan membayar 25% dalam 20% daripada premium yang telah ditetapkan. Dengan penerimaan surat tawaran tersebut, arahan ukur telah dikeluarkan pada 28 hari bulan 8 tahun 1995 melalui surat ukur 95089025 untuk mengukur kawasan yang telah diluluskan kepada saudara Ajat bin Oyong. Pada waktu itu, kawasan yang diluluskan ini adalah di daerah Beluran, is not di daerah Ranau pada waktu itu. Pada 3 hari bulan 6 1996, penduduk kampung yang terdapat di kawasan yang telah diluluskan telah membuat bantahan kepada Jabatan Tanah Ukur dengan alasan terdapat hak tanah adat di kawasan tersebut. Perkara yang sama, bantahan yang sama telah diajukan oleh Yang Berhormat Datuk Ibn Ebin kepada Pengarah Tanah Ukur dan juga serta usaha hasil bumi. Lanjutan daripada bantahan tersebut, pihak berkuasa kerajaan negeri melalui serta usaha hasil bumi pada 3 hari bulan September 1958 telah mengarahkan dan bukan membatalkan permohonan tanah, telah mengarahkan Jabatan Tanah Ukur agar mengeluarkan kawasan hak tanah adat sebelum grant tanah dikeluarkan. Jadi kenyataan Yang Berhormat Datuk Ibn Ebin mengatakan bahawa permohonan tanah telah dibatal, kemudian kerajaan negeri mengeluarkan juga grant tanah, itu tidak tepat. Kerajaan negeri tidak pernah mengeluarkan surat untuk membatalkan permohonan tanah, tetapi hanya mengharapkan Pengarah Tanah Ukur supaya sebelum grant tanah dikeluarkan, semua tuntutan hak tanah adat hendaklah dikeluarkan. Dan ini selari dengan peruntukan di bawah Ordinan Tanah Sabah. Oleh kerana itu, juru ukur pelesen yang telah dilantik oleh Mendiang Ajat bin Oyong telah pun mengukur kawasan-kawasan hak tanah adat. Hak tanah adat ini artinya ada tanaman
dan juga tinggal di situ, ada perumahan. Jadi telah dikeluarkan seluas 890 ekar, that is year 2001. Pada tahun 2001, selepas selesai pengukuran, 890 ekar telah dikeluarkan yang terdapat kepada orang kampung yang terdapat hak tanah. Jadi yang tinggal baki daripada kawasan tersebut hanyalah 1.110 ekar. Itu pada tahun 2001. Jadi kalau ada yang menyatakan bahawa kerajaan ini kejam, tidak mempedulikan orang kampung, itu tak betul. Sejak tahun 1958, arahan dikeluarkan oleh pihak kekuasaan itu agar pengarah tanah ukur mengeluarkan dulu hak tanah adat sebelum mengeluarkan geran tanah. Sebelum pun geran tanah dikeluarkan, selepas pengukuran tadi, persempadan daerah antara Beluran dengan Ranau telah diadakan di GZ pada tahun 1998. Oleh kerana itu, geran belum boleh dikeluarkan kerana kawasan yang dipohon sudah termasuk dalam daerah Ranau. Oleh kerana itu, pengarah tanah ukur telah menasihati anak mendiang tadi, iaitu Jeffrey Ajat. Jeffrey Ajat untuk mendaftar semula permohonan tanah di Ranau. Sebab akibat daripada persempadan semula daerah, kawasan dipohon termasuk dalam daerah Ranau. That's the reason why we advise him to register, to mendaftar semula permohonan tanah. Jadi permohonan tanah baru itu diberi nombor PT 20 05 06 1883. Nanti saya kasih kopinya. Jadi tuduhan orang mengatakan bahawa permohonan tanah baru diluluskan dengan tidak mempeduli orang kampung di sana juga satu fakta yang tak tepat. Pendaftaran semula ini hanya untuk memenuhi kehendak pentadbiran tanah dan tidak perlu dibantahkan ilusi kerana telah diluluskan oleh pihak berkuasa. Kalau kita tidak daftar semula PT tersebut, maka geran tanah tak dapat dikeluarkan. Apabila PT baru didaftar, surat tawaran baru mesti dikeluarkan atas daerah nama daerah Ranau. Surat tawaran yang dulu atas nama daerah Beluran. So oleh kerana didaftar di daerah Ranau dengan PT 2005, maka surat tawaran baru wajib dikeluarkan. Dan penerimaan surat tawaran oleh pemohon tanah yang diwakili oleh anak mendiang Alairham, maka grand draft disediakan pada tanggal 3 bulan 11 2010 dan telah didaftarkan pada 21 hari bulan 9 2011. Selepas pendaftaran permohonan tanah, pendaftaran geran tanah pada tahun 2011, yang berhormat Datuk Dr. Joakim Ahli Dewan Undang-Undang Pendasan telah berjumpa dengan saya pada tahun Januari 2014 untuk membawa hasrat penduduk kampung yang terlibat tentang ketidakpuasan hati mereka. Kenapa kawasan yang telah diduduki oleh mereka itu dikeluarkan geran tanah, sedangkan asas kita mengeluarkan geran tanah hanya selepas mengeluarkan kawasan seluas 890 ekar tanah adat, baru kita boleh keluarkan. Selepas perbincangan dengan yang berhormat Dr. Joakim,
Saya telah mengarahkan juru daerah saya untuk membuat pemeriksaan lapangan. Apakah betul terdapat hak tanah adat yang terkandung dalam geran tanah. Dan pada tanggal 21 bulan 2 2014, juru daerah saya telah membawa kaki tangan beliau masuk ke lapangan dan hanya siap membuat offset tentang KUA tempat-tempat yang telah dibangunkan itu dengan sempurnanya pada tanggal 27 bulan 9, mengambil masa 7 bulan. Sepatutnya 1 bulan saya siap. Kenapa? Ada yang halang. Ada yang menghalang. Kononnya jangan dibiarkan ini juru daerah masuk, sebab kalau masuk tanah kita hilang, dirampas lagi. Tiada kerjasama orang kampung dengan pejabat. Tapi alhamdulillah selepas penjelasan oleh yang berhormat Datuk Wakil dengan pegawai daerah kita, mereka membenarkan, itulah kita cuma dapat selesaikan 27 bulan 9 2014. Selain daripada yang berhormat datang berjumpa saya, Ketua Kampung pada tanggal 2 bulan 7 2014, Ketua Kampung Rompado Sinti dan rombongan yang mewakili 3 buah kampung, yaitu Kampung Balinsau, Kampung Wayan dan Kampung Sinurai, telah berjumpa dengan saya dengan isu yang sama yang telah dibawa oleh yang berhormat Datuk Dr. Joaquim. Saya telah memaklumkan kepada mereka Jabatan Ukur akan hanya dapat mengambil tindakan selepas kerja-kerja ukur selesai yang tadi di lapangan pemeriksaan. Jadi ada statement daripada bekas Sekretari Jeneral PBS itu mengatakan dia heran kenapa Jabatan Tanah Ukur tak tahu, tak peduli tentang masalah. Itu tak betul. Anybody, siapa saja yang jumpa kami mesti layan. Itu sebab kita hantar pasukan ukur untuk membuat pemeriksaan. Tapi belum pun selesai, keluar dalam surat khabar, masuk dalam video dan sebagainya, menuduh secara buta tulis, menuduh yang bukan-bukan, tanpa mengerti fakta. So hari ini itulah fakta-fakta yang saya keluarkan tadi. Jadi boleh dirumuskan bahawa promoan tanah ini yang dipohon oleh saudara Ajat pada tahun 1977 telah diproses dan diluluskan mengikut prosedur yang sedia ada di bawah Ordinan Tanah Sabah. Tanah tidak diluluskan kepada syarikat, tetapi diluluskan kepada saudara Ajat Noyono. Syarikat Watit Palms itu hanya sebagai pembeli tanah daripada anak kepada Ajat bin Noyono. Kalau mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak mempeduli hak tanah adat, itu juga tidak betul. Kerana kita telah mengeluarkan 850 ekar daripada kawasan diluluskan yang terdapat pada 2001. Jadi isu yang kita lihat sekarang ini, yang kita dengar dalam surat khabar, yang berhormat Datuk Joaquim, Dr. Joaquim telah menulis surat kepada saya kalau boleh pengeluaran seluas 400 ekar dikeluarkan lagi tambahan dengan alasan selepas kita ukur 2001 dulu. We survey in 2001. At that particular time, only 890 acres had established NCR on the ground. Jadi daripada 2001 sampai 2010 sebelum geran tanah dikeluarkan, sudah tentu kemungkinan besar orang kampung membesarkan lagi kawasan tanaman mereka. Even after the survey have been done by the land survey, membesarkan lagi kemungkinan besar. Ini kita mau periksa balik di lapangan.
Jadi tuntutan yang ketua kampung tadi yang mau terlibat orang kampung itu pula lain. Dia mau menuntut keseluruhan title, keseluruhan kawasan itu kalau boleh bagi semua orang. Jadi kita berpendapat selepas berbincang dengan yang berhormat dengan kepala daerah, kita akan kaji balik mengikut laporan pemeriksaan lapangan yang saya harap tadi selesai pada tanggal 27 bulan 9. Kita gunakan maklumat pemeriksaan lapangan itu dengan ordinan tanah yang ada. Kita akan lihat sama ada asas untuk kita keluarkan ataupun tidak. Itu pun bergantung kepada perbincangan di antara saya, pengarah tanah, YB Dul Tunasan dengan kepala daerah bersama dengan syarikat untuk berbincang bagaimana menyelesaikan isu ini secara win-win.